Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam kuasa ketiga ya. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya di ruang komen. Saya tidak boleh bercakap kuat ya, sakit tekak ya. So jika boleh dengar ya, tolong maklumkan kepada saya. Share ramai-ramai, pastikan anda share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya ya, Regi Jesse Rita Udin. Dan bagi mereka yang tahu saluran Telegram saya, boleh juga tolong kongsikan di ruang komen bagi mereka yang tidak tahu, supaya mereka boleh sertai. So tolong maklumkan ya. Okey, saya akan baca satu artikel yang berupa pendapat yang telah ditulis di portal Bebas News. Okey. Portal Bebas News ini artikel-artikel dia menarik. Dia adalah melibatkan bekas ya, wartawan dan sebagainya daripada utusan dulu, tak silap saya. So artikel ini adalah penulisan Ruhaini Ahmad. So siapa dia Ruhaini Ahmad ya? So menurut Bebas News, Ruhaini Ahmad ialah bekas ahli parlimen Parit Sulong Johor antara tahun 1990 hingga 2004, maknanya pada zaman Mahathir. Dia ada PhD dalam Strategic and Security Studies. Dia pernah menjadi wartawan New Straits Times antara 1973 hingga 82 sebelum berkhidmat untuk Tun Musa Hitam sebagai setiausaha politik. Kemudian setiausaha politik dia dalam Kementerian Dalam Negeri. Okey. So dia ni ada latar belakang politik dia jugalah. Okey. So tajuk penulisan Ruhaini Ahmad menerusi Bebas News ni, atau yang dibawa oleh Bebas News, ialah konflik kaum mungkin meletus tidak lama lagi, tanda soal. Jadi dia persoal ya, adakah konflik kaum akan meletus tidak lama lagi. So ini Ruhaini Ahmad. Saya baca ya. Malaysia mungkin dilanda konflik kaum tidak lama lagi. Namun kerajaan Madanon, okey, dia guna istilah Madanon. Ini saya akan sentuh sebentar lagi. Seolah-olah tidak peka terhadap dinamika berbahaya ini. Inilah tanggapan atau persepsi umum, terutamanya di kalangan segolongan orang Melayu pada ketika ini. Anggapan atau persepsi ini muncul akibat pelbagai isu yang sedang menghimpit rakyat. Ini termasuk isu bahan makanan yang kian melambung harganya tanpa kesudahan. Juga isu kebebasan bersuara rakyat yang dikekang oleh Perintah 3R yang sebenarnya bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Pelbagai kenyataan toksik mengenai tuduhan Islamofobia, ekstremisme Melayu serta militansi Muslim juga memunculkan fenomena ini. Terbaru sekali ialah pengibaran bendera China di Seremban, Pulau Pinang, Teluk Intan dan Johor Bahru. Reaksi penuh emosi segolongan orang Melayu terhadap fenomena kaum ini tidak boleh disekat. Ada yang terlalu marah dengan mempamerkan reaksi mengebar jalur gemilang di jalanan secara beramai-ramai. Ada yang menyebarkan konten berbau perkauman di media sosial. Ada juga yang berpesan-pesan sesama sendiri agar orang Melayu kekal tenang dan hanya meledakkan kemarahan kepada kerajaan Madanon menerusi peti undi pada PRU 16 kelab. Pun begitu, rata-ratanya sebilangan besar orang Melayu beranggapan yang kerajaan Madanon memang seolah-olah sengaja mahu membiarkan bibit-bibit perkauman ini merebak luas hingga kerajaan Madanon boleh mengisytihar darurat. Dan akhir sekali dia tulis, mereka beranggapan demikian kerana mereka syak
kerajaan Madanon memang mahukan darurat untuk kekal berkuasa. Okey. So inilah artikel penulisan Ruhaini Ahmad. Now, saya tak kenal Ruhaini Ahmad ni, yang kalau kita tengok profil dia, dia ni pengalaman dia luas. Okey. Tetapi saya boleh katakan artikel ini pendapat saya. Ya, saya terus teranglah. Okey. Artikel ni mengaut. Okey. Saya akan jawab Ruhaini Ahmad satu demi satu baris. Tetapi sebelum itu, jika anda bertanya kepada saya, adakah kita diambang konflik perkauman ya yang mungkin meletus tidak lama lagi? Okey, jawabnya tidak. Tapi lebih tepat saya katakan suhu perkauman sedang meningkat. Dan dia mungkin pada satu masa nanti boleh sampai ke muncak. Itu saya setuju. Tetapi untuk mengatakan konflik kaum mungkin meletus tidak lama lagi, tidak. Kalau ada pun letusan, ya, ianya diada-adakan oleh kumpulan-kumpulan politik dan tidak akan melibatkan ratusan ribu rakyat ke juta rakyat seperti mana dulu kita buat perhimpunan ICERT sampai sejuta rakyat. Ia tidak akan sampai nowhere near. Kalau nak kata besar pun mungkin 1,000 lebih, 2,000 lebih, ya. No, ianya tidak akan meletus. Okey. Sekarang saya baca satu-satu dan saya jawab satu-satu Ruhaini Ahmad, ya. So, dengar sampai habis. Okey, Malaysia mungkin dilanda konflik kaum tidak lama lagi. No. Namun, kerajaan Madanon seolah-olah tidak peka terhadap dinamika berbahaya ini. Now, bila seorang penulis yang kalau kau baca profil dia, bekas ahli parlimen Parit Sulong dari 1990 hingga 2004, PhD dalam Strategic dan Security Studies, journalist with the New Straits Times, berkhidmat untuk Tun Musa Hitam sebagai setiausaha politik dan bla bla bla. Nampak begitu berpengalaman, tetapi guna Madanon, saya lazimnya tidak membaca terus artikel itu kerana dia sudah ada bias berat sebelah. Sampai dia bila menghina sesebuah kerajaan dengan kata-kata Madanon, atau sama juga dengan PH, mereka menghina pemimpin-pemimpin PAS dengan wala'aun, semua tu kan, dua-dua belah. Bila siapa-siapa guna istilah ni, biasanya saya tutup. Okay, so credibility dah tercemar, ya, credibility dah tercemar. Ini perangai saya dulu-dulu yang saya ubah. Milty, ini perangai saya dulu-dulu. Okey, yang saya ubah. Kemudian nombor 3, inilah tanggapan atau persepsi umum, terutamanya di kalangan segolongan Melayu pada ketika ini. Betul, di kalangan segolongan Melayu yang merupakan laskar cyber, influencer, aktivis dan sebagainya, yang diwar-warkan oleh mereka, betul. Okey, kononnya keadaan dah genting. Keadaan genting di media sosial saja. Dan media sosial, orang-orang yang lazim komen ni, kalau ikut analisa, dia kurang dari 1% penduduk Malaysia. Jauh kurang dari 1% penduduk Malaysia. Nombor 4, Ruhaini Ahmad menulis, anggapan atau persepsi ini, iaitu persepsi konflik kaum akan meletus, muncul akibat pelbagai isu yang sedang menghimpit rakyat. Ya, ada isu menghimpit rakyat. Ada kegagalan kerajaan yang menyebabkan rakyat terhimpit. Kesilapan dasar yang menyebabkan rakyat terhimpit. Ya, belanjawan 2024 dan 2025 menitik beratkan peningkatan cukai, penarikan subsidi ataupun penyasaran semula subsidi. Semuanya tidak kena pada tempat dan terbalik daripada apa yang harus dilakukan oleh kerajaan. Ini saya sudah bincang dalam
isu ulasan belanjawan saya, dan akan saya bincang dalam lagi satu ulasan. So dari sudut itu kerajaan dah gagal. Dalam banyak hal dia gagal. Dari sudut ekonomi dia agak gagal, tetapi sini sana ada sedikit penambahbaikan. Rakyat terhimpit, betul. Tapi sampai ini menjurus kepada konflik kaum yang akan meletus tidak lama lagi, ini palsu. Ini termasuk isu makanan yang kian melambung harganya tanpa kesudahan. Ya, betul. Kerajaan gagal menanganinya dan kerajaan sedang memburukkan keadaan dengan cadangan-cadangan dalam belanjawan. Juga isu kebebasan bersuara rakyat yang dikekang oleh Perintah 3R yang sebenarnya bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Okey, kebebasan bersuara dikekang itu betul, dan kita memang pada paras yang kita sedang menghala ke belakang bukan ke depan, totally bercanggah dengan laungan reformasi yang dilaung-laungkan oleh Pakatan Harapan dan Anwar. Kita sedang menghala jauh ke belakang, dan 3R ni, Perintah 3R ni, kalau awak sebut undang-undang 3R bertentangan dengan perlembagaan, betul. Tapi Perintah 3R ni sebenarnya dia berdasarkan undang-undang yang dah sedia ada. Jadi jika awak sebut sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain, dikira melanggar undang-undang, maka akan disiasat. Cuma ia berat kepada pembangkang. Ya, seolah-olah pemimpin-pemimpin kerajaan kebal. Walhal kedua-dua blok kerajaan dan pembangkang, modal pilihan raya dia adalah agama dan bangsa. DAP juga sama, PAS juga sama. Okay. Nombor 7, pelbagai kenyataan toksik mengenai tuduhan Islamofobia, ekstremisme Melayu serta militansi Muslim juga memunculkan fenomena ini. Okey, babak militansi Muslim ni, kalau awak merujuk kepada ajaran-ajaran sesat seperti sekarang siasatan dibuat ke atas GIBN or something like that, okey, saya tak setuju bahawa ianya satu perkara toksik. Malah jika dibuktikan ada perkara-perkara yang bercanggah, ya, yang menyesatkan ummah, dan ianya disiasat dan dibendung, ianya satu perkara yang baik, dan bukan hanya dilakukan oleh pentadbiran ini, pernah dilakukan berulang kali oleh pentadbiran-pentadbiran lepas. So hujah ini boleh buang. Kemudian tuduhan Islamofobia. Ya, banyak kenyataan DAP, pemimpin DAP dalam 2 tahun ini bersempadankan Islamofobia, dan banyaknya, paling beracun yang pernah saya lihat dalam sejarah negara ini yang berani dilakukan di bawah pentadbiran ini, tidak diambil tindakan. Satu contoh nyata saya beritahu dalam kempen pilihan raya 6 negeri, pentas pilihan raya Anthony Locke duduk di situ, kain rentang belakang ada muka Anthony Locke, ada seorang Cina berdiri di sana, dia keluarkan kata-kata beracun anti-Muslim dan terhadap PAS, tiada tindakan. So itu betul, ada Islamofobia. Tetapi Islamofobia ada juga lagi satu perspektif. Kalau ianya dibalas dengan kenyataan ekstrim oleh PAS, maka PAS tidak, ataupun pihak yang lawan tidak membantu meredakannya, tetapi memberi sebab untuk ianya dimarakkan kerana kenyataan-kenyataan ekstrim. Ya. Sepatutnya kalau benar memperjuangkan Islam, apa yang harus dilakukan yang tidak pernah dilakukan sehingga hari ini ialah mulakan satu perbincangan dengan pihak lawan. Okey, awak selalu berkata-kata begini, dia ni kata awak selalu berkata-kata begini. Okey, dua-dua pun dia ni ada masalah dengan dia ni ada masalah dengan dia. Okey, adakah langkah-langkah awal seperti mana yang dituntut oleh agama diambil? Saluran-saluran betul perbincangan muzakarah diambil. Ajak DAP ke meja perbincangan, ajak kerajaan ke meja perbincangan, duduk bincang
inilah yang korang lakukan. Mereka kemudiannya boleh beritahu apa yang PAS lakukan. Kemudian masing-masing utarakan pendapat, hujah dan seterusnya, berbincang cara nak atasi. Semua ni ada dilakukan tak sebagai pemimpin, ketua-ketua parti, dengan cara yang bertanggungjawab, dengan cara yang menampilkan kepimpinan matang. Ada tak dilakukan? Tak ada. Budaya yang wujud dalam PAS dan DAP ni serang, tak payah bincang, tak mau bincang, tak mau dengar. So dua-dua ada peranan dalam hal ini. Saya menentang bila kerajaan berat sebelah mengkambing hitamkan PAS, tidak ambil tindakan terhadap pemimpin DAP. Tapi kalau kita nak bincang puncanya, dua-dua ada peranan. And sebagai pemimpin parti Islam, mereka sepatutnya atas daripada pemimpin parti lain. Lebih alim, lebih berpaut kepada kebenaran. Ambil langkah pertama, nak mulakan muzakarah, bincang, cari penyelesaian. Ada tak? Tak ada. Oh, kenapa musuh kita ada sana, amanah, kami tidak boleh bersmuka dengan amanah, DAP ni tak boleh. Tapi bila nak kuasa dulu boleh, semuanya dibolehkan. Okay, so ada peranan. Dia ni kita nak rungkai balik siapa mula dulu, siapa mula kemudian, itu sukar, Tapi dia ni akan keluar kenyataan beracun, dia sambut balik dengan kenyataan beracun. Itu pertama. Kedua, kadang-kadang isu yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin belah pembangkang seperti PAS atau penyokong mereka, especially influencer dan sebagainya, atau aktivis dan sebagainya, mahupun pemimpin-pemimpin parti sendiri, atas prasangka tidak bersandar kepada fakta yang tepat. Contohnya isu bendera, sebentar lagi saya akan sampai. So dua-dua bersalah dari sudut nak cari penyelesaian. Namun saya berpihak kepada PAS dari sudut yang dimangsakan ialah PAS di bawah pentadbiran ini. Okey, alright. Terbaru sekali ialah isu bendera China di Seremban, Pulau Pinang, Teluk Intan dan Johor Bahru. Saya ambil Teluk Intan sudah. Okey. China ni, kalau awak pernah duduk di Pulau Pinang, saya duduk di Pulau Pinang, dia ada banyak perayaan, banyak perarakan. Bukan setiap kali mereka buat perarakan kita kaitkan dengan politik. Ini orang yang sakit politik sahaja, dia akan fikir begitu. Mereka memang banyak perarakan, perayaan yang membabitkan tokong dan sebagainya. Okey. Dan biasanya orang-orang politik MCA, DAP ni, dia selalu merapati tokong persatuan kongsi dan sebagainya. Okey. So dalam perarakan itu atau perayaan itu, bila ada warga China, contohnya saya pernah lihat, bila ada warga China di Pulau Pinang, mereka pelancong dan ada yang bekerja di Pulau Pinang, mereka sertai. Saya pernah lihat kibar bendera China kecil, okey, tak jadi hal. Bukannya dilakukan oleh orang tempatan, bukannya dilakukan oleh penganjur. Kalau penganjur membuat satu event, perayaan ke, perarakan ke, dan dia galakkan pengibaran bendera China, itu lain. Itu maksudnya dia sedang mempromosikan ideologi sebuah negara lain, bendera negara lain. Itu wajar disiasat. Tapi ini warga China, mereka satu kelompok. Mereka contohnya perayaan Tahun Baru Cina, bergembira, dan di antara kelompok mereka mengibarkan atas semangat kekitaan bendera China. Memang ada. Kalau ada warga, biasa saya lihat dua negara yang selalu lakukan benda ni. Satu China, satu lagi Thailand. Mereka mengibarkan.
Ya, ini bukannya dicetuskan oleh pemimpin politik, oh, kau buat macam tu, kita nak bagi orang Melayu lihat. Ini semua keluar dari prasangka dalam kepala. Dan hujah pembangkang sentiasa berubah. Mula-mula dia kata ada orang kibar bendera dalam satu event di Perak. Isunya bendera, isunya bukan warga China ke apa. Dia tak ada soal selidik. Okey, ya, buat press conference. Okey, kita nak tahu sekarang ni orang Melayu tengah gusar. Jadi sebagai pemimpin, kita hendak pihak kerajaan dan pihak berkuasa untuk siasat siapa sebenarnya penganjur, siapa yang mengibarkan bendera atas sebab apa, adakah ianya warga China, adakah ianya warga tempatan. Untuk memulakan proses siasatan ini, kita mengambil langkah pertama. Demi kebenaran, kita akan gerakkan satu kumpulan untuk membuat laporan polis dengan niat ini, okey, untuk mendapat jawapan. Dan akhir kata, polis pun dah mula siasatan. Dan polis sendiri umumkan di situ ada juga warga Thailand atau warga negara lain yang kibarkan bendera mereka. Setelah polis umumkan benda tu, bendera negara lain itu sampai hari ini tak jadi isu. Masih diorang tumpu pada bendera China, termasuk penulis ini, Ruhaini, yang sebut bendera China. Maknanya isunya bukan bendera. Ini adalah bukti terang-terang bahawa isunya adalah propaganda terhadap China, menentang China. Dan ini ada kaitannya dengan DAP. So ini adalah prejudis lampau. Jadi bila awak sendiri terlibat dalam propaganda prejudis ini dan diselitkan dengan apa jua yang dihujahkan oleh awak berkenaan dengan agama, bangsa dan sebagainya, belah sana takut tak? Takut. So mereka akan lawan dengan kata-kata prejudis mereka. Itulah kemudian kawan kata it is Islamophobia. Benda ni takkan berakhir sebab langkah-langkah ikut tuntutan agama tidak diambil. Jadi kedua-dua belah bertanggungjawab bersama. So isu bendera ni sentiasa berubah. Bila saya mula-mula bangkitkan bahawa benda ni propaganda, kemudian mereka selitkan hujah baru. Oh no, sebab apa? Sebab ada ramai pelancong masuk, mereka tak keluar, jadi orang Melayu sensitif. Ya, memang orang Melayu sensitif. Pelancong masuk, kemudian tidak, jumlah yang keluar tidak sama dengan masuk dan sebagainya. So fokus kat situ lah. Ini orang buat perayaan, kau kaitkan dengan politik, kau kaitkan dengan kerajaan. Kononnya ada pihak-pihak aktivis dan sebagainya yang kata kononnya ini adalah misi untuk memarahkan orang Melayu supaya boleh ada huru-hara. Kemudian Anwar boleh isytihar darurat untuk kekal berkuasa. Benda yang diwujud-wujudkan, satu naratif yang diwujud-wujudkan, sedangkan Anwar dah cukup kuat. UMNO takkan tinggalkan Anwar. Sabah dan Sarawak takkan tinggalkan Anwar sehingga parlimen bubar. Dia tak perlu darurat. Hanya seorang pemimpin di negara kita yang pernah menggunakan darurat untuk kekal berkuasa. Dan dia adalah di pihak anda, iaitu Muhyiddin Yassin. Pada ketika Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, dia disyaki telah hilang majoriti apabila seorang ahli parlimen mengisytihar tarik sokongan. Muhyiddin telah mengisytihar darurat, meminta Agong mengisytihar darurat. Kali pertama dia minta Agong tolak, tapi dia tekan juga, dia buat kali kedua sampai dapat darurat. Walhal selepas darurat tidak ada perkara yang dilakukan oleh kerajaan pimpinan Muhyiddin yang memerlukan undang-undang baru bawah darurat. Maknanya darurat tidak digunakan dengan cara sebetul-betulnya. Maknanya jika tidak ada darurat sekalipun, masalah kesihatan dapat ditangani dengan undang-undang biasa, dan itulah yang berlaku selepas darurat. Maka disyaki Muhyiddin telah menggunakan darurat untuk kekal berkuasa, ya, supaya parlimen boleh digantung fungsinya, atau jika bersidang sekalipun hanya menumpu kepada isu-isu yang penting berkaitan kesihatan dan menolak
apa jua usaha mengusulkan undi tidak percaya. Ya, peliknya itu berlaku, tetapi korang kata dengan cerita-cerita rekaan dan andaian ini, kononnya Anwar perlu darurat untuk kekal berkuasa. Terimalah hakikat bahawa selagi parlimen tidak dibubarkan, Anwar dah cukup kuat. Okey, so bagi saya penulisan ini pelik. Okey, ada yang menyebarkan konten berbau perkauman di media sosial. Kau tahu tak tahap perkauman yang wujud dalam kumpulan-kumpulan penyokong, aktivis dan influencer pro pembangkang law ni? Dengan ada-adakan andaian, mereka kibar bendera China ini untuk memarahkan kita, sedangkan itu satu perayaan oleh satu persatuan yang tak ada kaitan dengan politik, dan ada warga China sana, mereka kibarkan bendera China. Bila sudah didedahkan oleh polis bahawa ada warga Thailand atau warga lain yang kibar bendera lain, mereka buat-buat tak dengar, mereka masih fokus kat warga China. Itu seolah-olah itu adalah agenda untuk memarahkan rakyat Malaysia. Cerita diada-adakan, kemudian bila kita baca, ya, mereka bukan berhenti setakat madanon, walanon dan sebagainya, kata-kata jijik yang digunakan, dan kemudian fokusnya bukan hanya kepada warga China atau negara China, fokusnya adalah kepada bangsa Cina secara am. Tahu tak betapa rasisnya kandungan kumpulan-kumpulan ini? Dan bila awak mengeluarkan kumpulan persekitaran pembangkang ini, aktivis dan sebagainya, bila awak memainkan naratif yang diada-adakan, yang betul-betul rasis lampau ini, pihak sana akan balaskan. Dan dia juga bila awak bangkitkan kata-kata yang bersempadankan penghinaan terhadap bangsa atau agama mereka dan sebagainya, dan mereka melakukan tindakan balas, ya, kita kata Islamofobia. Nah, saya tahu mereka pun ada yang mulakan dulu, tapi bila dah sampai tahap ni, sukar nak beritahu lagi siapa mula dulu, siapa mula kemudian, isu-isu spesifik. Ya, you don't have the right, awak tidak ada hak lagi kata dia mula dulu, sebab mereka akan kata kau mula dulu. Ya, tak ada. Dan pemimpin-pemimpin tidak ambil peranan untuk menggunakan saluran-saluran betul menurut landasan Islam untuk membuat muzakarah, berbincang masalah ini dengan pihak lawan untuk mencari penyelesaian. Tidak pernah benda itu diusahakan. Malah pemimpin-pemimpin sendiri sedang mewar-warkan retorik yang berasaskan pandangan, prasangka, andaian, seolah-olah pemimpin ni semuanya cyber trooper. Seolah-olah Tuan Ibrahim adalah cyber trooper. Dia sokong kenyataan Pesuruhjaya di Perak. Seolah-olah mereka ni semua tak layak jadi pemimpin parti, ketua-ketua parti, ahli parlimen dan sebagainya. Ya, kita sepatutnya lebih baik daripada DAP kerana kita sepatutnya berlandaskan kepada kebenaran, berlandaskan kepada Islam. Tapi nampaknya cara mereka tangani, mereka dah terpesong. Okay? So ini pun boleh buang. Ya, ada juga yang berpesan-pesan sesama sendiri agar orang Melayu kekal tenang dan hanya ledakkan kemarahan pada peti undi. Ya, tak perlu suruh rakyat kekal tenang. Yang perlu anda suruh bagi mereka yang sedang mewar-warkan mesej, awak perlu tenang dan awak perlu menilai semula semua cyber trooper, awak penonton, laskar cyber, aktivis, semua. Awak semua perlu tenang dan nilai semula cara berjuang. Teruskan berjuang agama, bangsa dan negara, tetapi caranya perlu mantap, perlu matang, ya, supaya isu-isu sama yang awak berjuang ni dapat ditangani dengan cara yang efektif dan betul. Inilah yang akan memberi tekanan kepada kerajaan. Bukan cara anda. Cara anda ni hanya boleh mengapi-apikan semangat kebencian
di kalangan mereka yang dah sedia sokong untuk cuba kekalkan mereka yang dah sedia sokong, itu sahaja. Tidak akan membawa sebarang manfaat kepada ummah, menyesatkan ummah ada. Ianya tidak akan membawa sebarang keredaan kepada bahang Islamofobia, malah ianya akan menyumbang kepada bahang Islamofobia kerana belah sana akan sentiasa takut dan sentiasa defensif. Jadi awak sendiri penyumbang kepada masalah yang awak cuba perjuangkan. Okay. So, kita bukan di konflik kaum tidak akan meletus. Ini hanya di media sosial. Di luar sana, orang mungkin marah, tapi tak sampai keluar di jalan dalam ratus ribu ke puluh ribu. Mungkin awak berjaya lah. Semua aktivis media sosial semua boleh kumpulkanlah 2-3 ribu. Ya? Tidak akan berjaya. Ya? Tapi suhu perkauman sedang memuncak, dan di masa hadapan kelak boleh terjadi situasi huru-hara. Dan jika ianya berlaku, dan jika anda semua masih teruskan cara ini, maka anda tidak menyumbang kepada satu perjuangan konstruktif sebagai pembangkang demi rakyat untuk mencari penyelesaian kepada kegagalan kerajaan. Anda penyumbang kepada kegagalan seluruh politik Malaysia secara amnya. Ya? So, barisan kepimpinan perlu diubah. Sebab jika tidak, benda ni akan berterusan. Okay? So, at the end of the day, kalau awak nak selesaikan, ya, nampaknya orang yang tulis ni dan orang yang sedang bertenang sedang secara halus menimbulkan persepsi benda dah serius, boleh berlaku kekecohan, ya, persepsi palsu. Okey, boleh berlaku kekecohan, rusuhan kaum dan sebagainya. Yang awak boleh kekalkan penyokong yang sedia ada. Itu pun di kalangan intelek, ramai kita jumpa dah pun tertanya-tanya, apa sebenarnya PAS tengah buat, apa sebenarnya Bersatu tengah buat. Banyak benda buang masa. Saya beritahu kepada anda, ini adalah Melayu muda yang sedang bercakap begini, tapi saya terkejut juga jumpa kadang-kadang Tok Haji yang juga bercakap begitu. Ya, apa sebenarnya hala tuju kita ke depan? Bagaimana strateginya? Mereka setuju dengan saya. Bagaimana strateginya nak ambil alih kerajaan selepas PRU 16? Mereka tak yakin. Ya. So, itu pun saya khawatir ada sebilangan, bukan ramai, tapi boleh tercicir, dan mereka akan menyokong orang-orang seperti Dr. Akmal dan sebagainya. Okay. So, saya masih condong kepada perikatan. Tetapi seperti yang saya beritahu dalam live sebelum ini, saya berpaksi kepada kebenaran, bukan parti. Dan kebenarannya ialah, kalau terus ada komen-komen atau pendapat-pendapat yang mengarut seperti ini, maaf ya, saya tak kenal Ruhaini Ahmad, tetapi saya pertegas bahawa pendapat ni semuanya mengarut, tidak berlandaskan kepada kebenaran. Awak hanya akan hanyut dalam your ignorance, ya. Awak akan hanyut, ya. Awak hanya akan tercari-cari komplot nak tubuh kerajaan. Awak sentiasa akan lemah. Sebab itu PAS lemah. Dalam gabungan mereka sendiri pun PAS tak berani nak menerajui Perikatan Nasional. Dia sentiasa lemah. Dia dalam besar dia lemah. Ya? So, kalau tak ada komplot, kalau tak ada pihak seperti UMNO nak kerjasama, dia akan hanyut. Malah saya tak terkejut UMNO sebenarnya nak ajar kepada PAS. Kau tengok, tanpa kita,
kau besar mana pun kau tak boleh jadi kerajaan. Saya tak terkejut, itu niat dia. Ya. Ikan akan hanyut. Ya. Hala tuju ini adalah hala tuju membinasa, tidak berlandaskan kepada paksi agama dalam erti kata sebenar. Dan yang anehnya, ini adalah parti yang paling banyak ulama dia. So, saya tak nak beletih lama lah. Kau ulang balik, kau hayati apa yang saya cerita ni, cukup. Saya tak nak terlalu banyak. Kau hayati dan kau nilai. Dan kau tanya diri sendiri. Kau nak berpaksi pada apa? Parti ke, pemimpin ke, atau kepada kebenaran? Bila awak berpaksi kepada kebenaran, awak dapat melihat dengan jelas dan dapat menekan pemimpin parti yang anda sayangi untuk berubah. Jika awak berpaksi pada parti dan awak teruskan cara ni, orang macam saya cuma akan secara kesal duduk dan memerhati anda membinasakan diri secara perlahan-perlahan. Mungkin menerusi satu komplot PAS akan kembali sementara dalam kerajaan. Katakan tiba-tiba Zahid atau UMNO setuju kerjasama dengan PAS, kerajaan tumbang. Ia akan jadi sementara. Untuk jangka panjang, PAS akan hanyut. Pada PRU 16 dia akan hanyut. Kalau terus macam ni. Hanyut maksudnya penyokong dia tetap ada. Mungkin dia boleh kekalkan kerusi, mungkin boleh naik sikit atau mungkin dia turun sikit, tapi belah sana akan makin meningkat dengan strategi-strategi terbuka mereka, dan akhirnya kau akan hanyut. Kamu tak boleh duduk dalam satu kepompong di mana kamu sentiasa rasakan kamu betul, depa lah punca segalanya, tanpa mencerminkan diri sendiri. Sepatutnya bila anda kalah, itulah masanya anda mencerminkan diri sendiri dan menilai semula landasan perjuangan anda. Dia berbalik kepada asas. Kita sepatutnya memperbaharui iman kita setiap hari. Ada sebabnya kita perlu memperbaharui iman kita setiap hari. Itu tuntutan. Sama juga bila kita memperbaharui iman kita juga perlu menilai, mencerminkan diri sendiri setiap hari. Kerana semua ni adalah perjalanan hidup menuju ke air yang jernih. Itulah asasnya. Jadi menilai kembali apakah peranan kita terhadap masalah ini. Mereka tak ada. Mereka ni sekarang dah jadi cyber trooper pak serang, tak ada penyelesaian. Kita betul bersih suci, korang semua masalah, ya, sampai keluar penulisan begini. Kalau 5-6 tahun dulu, mungkin saya sendiri akan keluar penulisan begini, tapi saya sentiasa cuba berubah. So dalam kritik Ruhaini, saya juga mengkritik diri saya 4-5 tahun yang lepas. Ya. Ini salah. Ya. So saya harap Bebas News pertimbanglah nak letak artikel ini yang tidak akan membawa sebarang manfaat kepada ummah. Ia membinasa. Ya. Okey, nak dengar cakap saya, dengar. Kalau tak nak dengar, terpulang. Ya. Jadi jika ada apa-apa soalan, anda boleh bertanya. Jika tidak ada soalan, saya akhiri live ini, ya. Okey. Okey, setakat ni tak ada soalan, satu pun komen tak ada lagi. So sehingga kita berjumpa. Ada tak soalan? Boleh tanya. Kalau nak, tanyalah. Okey. Saya beri masa 1 minit. So anyway, secara rumusan tak betul, ya. Tak betul. Konflik dan sebagainya. Memang keadaan genting. Keadaan memuncak. Suhu perkauman memuncak. Peranan dia sebenarnya semua orang. Tapi satu je, bila kerajaan memangsakan PAS sedangkan orang-orang depa banyak keluar kenyataan peracun, itu saya tak boleh terima. So saya rasa Anwar ni bias, terlalu berat sebelah. Dan inilah yang menimbulkan syak bahawa dia berdendam. Ya.
politik dendam, pentadbiran dendam. Inilah yang menimbulkan syaknya. Ya. Tapi sudah tiba masanya kita melihat secara rasional, kita melihat secara matang, kita berfikir secara matang cara kita nak hadapi PRU16. Cara kita nak mengerak langkah. Bukannya dengan cara yang dilaksanakan selama ini, tak kira oleh golongan aktivis ke, siapa ke, pemimpin parti ke. Kalau terus macam ini, kita tutup kedai. Tutup kedai. Okey, so tak ada soalan lah. So kita jumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.